من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama bagi menyambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ustaz, hadis yang ke-17 Ustaz. 17. Yang mana bunyi hadis dia? Bunyi dia apa hadis? Abu Zar daripada Abu Zar Rasulullah berkata Rasulullah. Okey, jom kita baca. Abi Zar radhiyallahu anhu. Ya, kita masih lagi menceritakan berkenaan dengan kewajipan kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga kita menyambung silaturrahim terutamanya dengan ibu bapa dan kaum kerabat kita. Dan kita sampai kepada hadis yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, kata dia qala al-musannifu radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat wa fi riwayatin sataftahuna Misra وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة أو ذمة وصحرا رواه مسلم. قال العلماء الرحم الذي لهم الرحم التي لهم كون هاجر إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم والسحر كون مارية إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كون مارية أمي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. Baik. Wan Abi Hurairah. Okey. Apa maksud hadis yang kita baca ini? Kata Maulana Syekh, Wan Abi Dzarr, daripada Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu. Kita pernah cerita dah kepada ibu-ibu berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang special ini. Itulah Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia asal daripada mana sebelum dia meluk Islam? Asal daripada kabilah Bani Ghifar, yang mana terkenal sebagai kabilah penyamun nombor 1 Arab. Penyamun apa? Nombor 1. Tapi kita kata kalau sebelum dia memeluk Islam, orang yang gila akan kepada harta dunia, harta yang ada pada tangan orang. Tapi bila dia meluk Islam, dia adalah orang yang paling zuhud terhadap harta benda duniawi. Bahkan dia yang kita sebutkan sebelum ini berpandangan tidak boleh untuk sesiapa pun menyimpan harta dia, kerana harta itu akan membawa musibah
bagi seseorang di akhir. Itu pandangan Abi Zar. Pandangan apa? Pandangan Abi Zar. Kita kata sedikit keras lah, sedikit keras. Jadi waktu tu bila Abi Zar ni, kita cerita kepada ibu ayah sebelum ni kan, apa dia, bila dia berpandangan yang macam tu, dia pergi dekat apa, pasar-pasar di Madinah seru, alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan emas dan perak ini, maka bagi mereka itu tuqwa jibahum fi nari jahannam, maka akan dibakar ubun-ubun mereka dengan api neraka apa semua. Tu dia, tu pandangan apa Abi Zar. Dia cakap tempik terang-terang dekat apa, pasar-pasar Madinah. Jadi para sahabat ni kan dia pada buat aktiviti menega, aktiviti apa. Betul tak? Macam macam mana nak hidup, betul tak? Macam mana nak hidup kalau kita tak menega, tak simpan duit, kita risaulah juga. Anak bini kita nak makan apa? Tapi tak apalah, Makcik Leha memang Cik Leha tawakal tinggi. Dia Cik Leha tak? Cik Leha tawakal tinggi. Tak apa. Kan? InsyaAllah Ustaz. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya Allah. Sorry lambat. Ibu Azian pergi mana? Baru lepas habis mengaji. Saya pagi 9:30 saya ada mengaji online. Oh. Baru je tutup je. Ingat Maaf Ustaz ya. Masak sarapan tadi. Saya puasa hari ni. Oh, puasa. Isnin Khamis kan puasa. Masya Allah. Doakan saya. Jangan lupa tu. Jangan lupa doakan saya. Jadi makin handsome, makin handsome, makin sihat. Ya, bertambah-tambah lagi ilmu supaya dapat mengajar kami lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa siapa yang puasa doakan saya juga Baik. Ya. Okey. Tadi Abi Zar tadi bila dia buat macam tu, para sahabat mengadulah pada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, macam mana ni? Takkan kami tak boleh menega, takkan kami tak boleh menyimpan duit, takkan kami boleh nak himpun kekayaan. Jadi kiranya hakikatnya Islam tak menghalang pun. Cuma Abi Zar pada ketika itu dia punya terlampau obses terhadap akhirat sehingga melupakan dunia. Maka Sayyidina Osman panggil Abi Zar. Kata, Abi Zar, awak tak boleh buat macam tu. Awak kalau buat macam ni akan habislah masyarakat begini. Jadi dia cadang supaya Abi Zar ini duduk memencilkan diri di satu kawasan. Boleh? Di satu kawasan. Maka Abi Zar pun memencilkan diri di satu kawasan itu dengan seekor kambing, dengan satu pondok. Maka dia hidup dengan susu daripada kambing itu saja sampailah dia wafat radhiyallahu taala anhu. Oleh itu dia punya kisah Abi Zar. Dahsyatlah. Baik. Apa dia yang dia riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dengar nak bising tak? Sebab daripada buat construction sebelah ni. Dengar ketuk-ketuk tak? Ustaz. Maaf Ustaz, muka surat berapa? Surat berapa? Siapa yang ceritakan sama macam Ibu Azian? Ada siapa? Ceritakan yang baru, yang besar tu. Ibu Ros ada ceritakan berapa? Hadis ke-17 kan Cik Leha kan? Hadis ke-17. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ya Allah. Okey. Mana tadi? Kat mana? Okey. Qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat. Fi riwayatin sataftahuna Misra. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian akan membuka satu wilayah yang dipanggil padanya itu qirat ataupun disebutkan padanya itu qirat. Qirat ni apa dia? Qirat ini adalah emas yang menjadi mata wang. Emas yang menjadi apa? Yang menjadi mata wang di negeri tersebut. Jadi Nabi SAW kata, kalian ni akan buka satu wilayah baru yang mana wilayah tersebut mata wang yang dipergunakan adalah apa? Qirat. Boleh? Qirat.
Kira kita panggil lebih kurang macam dinar emas lah. Lebih kurang macam apa? Dinar emas. Okay. Apa dia wilayah yang guna mata wang qirat itu? Dalam riwayat yang lain menjelaskan. Kata dia, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sataftahuna Misra. Dijelas. Kalian akan membuka Mesir. Mesir itu negeri yang dipanggil digunakan padanya mata wang qirat. Wahia ardun, dan dia itulah bumi, daerah, wilayah yang dinamakan padanya itu qirat, maknanya wang yang digunakan sebagai perantaraan jual beli, apa dia? Qirat. Maka Nabi sebut fastausu bi ahliha khaira, maka aku nasihat kepada kalian untuk buat kebaikan dengan penduduknya. Maksudnya apa? Nabi SAW kata, kalau hampa buka Mesir, jangan buat jahat pada orang Mesir. Itu dia tu. Kami syok kami pergi Mesir tu. Orang Mesir tu, apa dia? Orang yang bagus, yang kasar tu kasar lah. Kan? Tapi kita kena ingat tu. Bila pergi Mesir, kena ingat, mereka ni ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Apa dia? Nabi kata, فَإِنَّ لَهُمْ زِمَّةً وَرَحِمًا, maka sungguhnya bagi mereka itu zimmah. Zimmah tu apa makna zimmah? Zimmah tu ada kita panggil perlindungan, warahimah, rahimah dan hubungan silaturrahim. Boleh? Okay, dalam riwayat yang lain disebutkan di sini, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa iza fatahtumuha, apabila kalian buka Mesir itu, fa ahsinu ila ahliha, maka buat baiklah kepada ahlinya. Fa inna lahum zimmatan wa rahimah, dan maka sungguhnya bagi mereka itu zimmah, perlindungan, wa rahimah, dan juga silaturrahim. Au qala, ataupun dalam riwayat yang lain, zimmatan wa sihra. Zimmatan wa sihra maknanya perlindungan, wa sihra. Sihra maknanya panggil hubungan perkahwinan. Sihra maknanya hubungan perkahwinan. Boleh? Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis ni macam tak apa nak boleh faham. Apa maksud orang Mesir ni ada hubungan dengan Nabi SAW daripada segi hubungan perlindungan dan juga kaum kerabat ataupun apa silaturahim. Maka Nabi SAW menyebut yang pertama zimmah. Apa makna zimmah tadi? Perlindungan. Maknanya kita ni orang Islam, kita ni orang apa? Orang Islam. Ini disebutkan bila kita buka satu-satu kawasan, meskipun orang kawasan tersebut belum memeluk Islam, maka mereka tu orang kita panggil sebagai apa? Orang kafir, betul tak? Orang apa? Orang apa? Orang kafir. Tapi apabila mereka sepakat untuk nak berada di bawah naungan kita, kita panggil kafir zimmi. Kita panggil apa? Kafir apa? Kafir zimmi. Orang kafir yang berada di bawah perlindungan orang Islam ataupun di bawah perlindungan kerajaan Islam. Boleh faham? Jadi kita ni tak boleh ikut dan. Tapi anaya orang-orang kafir ni tak boleh. Kita duk pi contohnya kedai Cina duk jual es krim, kita pi rampah es krim dia, tak boleh buat macam tu. Maka Nabi SAW kata, siapa yang menyakiti orang zimmi, maka akulah yang akan mendakwa dia di hari akhirat nanti. Jangan. Makcik Liha jangan tu. Dia buat ni, buat tak tahuan pada orang-orang yang apa? Kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam. Boleh? Okay, jadi kita kata itu perkara yang pertama sebab kenapa tak boleh menyakiti orang Mesir. Walaupun mereka ketika itu belum memeluk Islam. Kemudian yang kedua, apa hubungan ahli Mesir dengan Nabi SAW? Oh, ada hubungan kekeluargaan. Macam mana hubungan kekeluargaan ni? Yang pertama, orang Mesir adalah isteri Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa isteri Nabi Ibrahim alaihi salam tu? Siti Hajar. Siti apa? Siti Hajar. Rupanya Siti Hajar tu asal daripada orang Mesir. Menikah dengan apa? Nabi Ibrahim alaihi salam, dapatlah apa? Anak Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail kan keturunan atuk tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Boleh? Itu hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkahwin dengan orang Mesir tak? Berkahwin dengan orang Mesir.
Siapa dia isteri Nabi orang Mesir itu? Maria Maria. Qibtiyah. Maria apa? Qibtiyah. Qibti tu Maria binti maknanya apa Ustaz? apa dia? Maria binti apa? Binti saya tak tahu. Binti tak tahu. Tapi orang panggil Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu maknanya orang Mesir. Qibti itu orang apa? Orang Mesir. Dan Allah Ta'ala rezekikan bagi Maria itu mendapat seorang anak lelaki. Apa nama anak lelaki hasil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maria? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Itu anak Rasulullah, putera Rasulullah SAW, tapi wafat. Dan wafat pada ketika masih lagi kecil. Boleh? Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang Mesir ni ahli keluargaku. Jangan menyakiti mereka. Jangan apa? Menyakiti mereka. Sebab tu saya pun bila pergi Mesir ni kan. Orang Mesir ni, ya Allah ya Tuhan. Saya ni nak kira kena tipu dengan sewa rumah tu banyak kali dah lah. Beribu-ribu kena tipu. Masuk rumah elok kena halau ikut dan tuan rumah dia tu. Tak tepati janji. Boleh? Lepas tu kadang-kadang pergi dekat pasar, orang curi duit sana, curi duit sini. Ya Allah ya Tuhan, macam-macam ujian. Boleh? Tipu tu tiada kira lah, banyak lah sungguh tipu tu kena. Tapi waktu tu saya kata, celaka orang Mesir. Kadang-kadang kita sebut macam tu, celaka orang Mesir. Boleh ke kita sebut macam tu? Tak boleh, kena ingat. Nabi Musa orang Mesir tak? Orang Mesir. Apa isteri Nabi apa semua orang Mesir tak? Orang Mesir. Keturunan Nabi orang Mesir. Jangan itu. Guru kita orang Mesir tak? Guru kita orang Mesir. Tahu je. Guru kita orang Mesir. Jadi Ustaz kita orang Mesir. kadang-kadang ya, apa dia? Ustaz orang Mesir ke? Saya orang Mesir, Alhamdulillah. Nasib majlis. Masih celup. Masih celup. Okey lah tu. Nampak janggut jemput ni orang Mesir ni. Sini. Masya-Allah. Kan? Kita lebih kat Waktu dah besar macam orang Mesir, Ustaz. Ya? Waktu dah besar macam orang Mesir. Tak apa Ustaz. Ada Nanti keturunan. Ustaz buktikan Ustaz slim dan handsome begini. Tengoklah nanti. Si Slim tu. You can do it. 10 anak dara datang tau. Allah Tak Akbar. Doa tu Ustaz. Tak ada gua. Kesian isteri Ustaz Tak dan ada. anak-anak. Jangan dah niat Ustaz. Ya. Ada niat juga. Tak ada. Ya Allah ya. Ustaz, sorry. Anak Tak ada. Baik. anak apa nama anak Nabi dengan Maria? Ibrahim. Okay. Jadi kiranya kita kena ingat lah. Kita kena ingat. Kalau tu kami ingat, tak boleh lah cakap macam tu. Kita kalau marah macam mana pun, jangan kita kata celaka semua. Jahat semua. Tak boleh. Jangan cakap jahat semua. Maksudnya, jahat pada orang tu je lah. Mana boleh jahat pada orang Mesir tu. Kita kadang-kadang, Melayu pemalas tu. Terus Melayu. Jangan cakap itu. Boleh? Sebab di kalangan mereka tu ada orang soleh, orang awliya. Jadi takut-takut kita pergi maki dia ni, orang soleh, orang wali tu dah sebab kita maki secara umum, jadi benda yang tak elok pula bagi diri kita. Boleh? Jadi sepatutnya kita bila kita lihat benda-benda tu adalah memang apa yang Allah Ta'ala dah tentukan bagi kita, tak apalah. Redha insya-Allah, dan Allah Ta'ala sebenarnya tidak menjadikan sesuatu ujian, melainkan akan mengganti bagi kita benda yang lebih baik. Baik. Habis kat situ. Kita pindah hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa faqala ya bani Ka'b ibn Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar يا بني كعب بن مرة أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما
sa'abulluha bibilaliha ataupun bibalaliha. Rawahu Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bibalaliha huwa bi fathil ba as-saniyah wa kasriha wal balal ataupun bilal al-ma'u. Wa ma'na al-hadis sa'asiluha syabbaha qati'ataha bil hararati tudfa'u bil ma'i wa hadhihi tubradu bisilati. Tubradu bisilati. Boleh? Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, apabila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah berita ancaman terhadap ashirataka, ahli keluarga engkau yang terdekat. Ahli keluarga engkau yang terdekat. Maka bila turun ayat Al-Quran tadi, maka menyerulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy. Maka mereka berimpun. Fa'amma, maka ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam seru secara umum dan ada Nabi seru secara khusus. Apa dia yang Nabi seru secara umum? Nabi seru secara khusus. Maka kata Nabi, wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, Bani Ka'b bin Lu'ay, anqizu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri engkau daripada api neraka. Sungguhnya aku tidak memiliki buat kalian itu daripada Allah Ta'ala sesuatu pun, melainkan kalian itu ada hubungan silaturahim dengan aku, maka aku akan membasahinya dengan air. Aku akan membasahinya dengan apa? Dengan air. Apa maksud dia tu? Yang pertama, Nabi SAW bila Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, suruh beri amaran kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Beri amaran apa? Tentang orang yang derhaka, orang yang kafir akan mendapat ancaman, mendapat azab yang pedih di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil waktu tu berimpun orang Quraisy. Ni ketika apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, masih lagi awal menjadi rasul. Nabi panggil semua. Maka Nabi panggil tu, mula-mula Nabi panggil secara umum, kemudian makin jadi khusus, kecil. Boleh faham tak? Apa maksud panggil secara apa? Secara umum tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil keturunan Nabi yang paling jauh. Gitu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi keturunan apa? Keturunan Quraisy kan? Keturunan apa? Quraisy. Di atas lagi bapa bagi apa? Quraisy tu nama dia Ka'ab. Ka'ab bin apa? Ka'ab bin Lu'ay. Bawah Ka'ab ada Murrah. Bawah Murrah ada Quraisy. Bawah Quraisy ada apa? Ada Abdul Manaf. Bawah Abdul Manaf ada apa? Ada Hashim. Bawah apa? Bani Hashim Rasulullah SAW. Bawah Rasulullah ada anak Nabi namanya Fatimah. Itu dipanggil susu galur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Maka Nabi panggil yang tu, yang atas sekali tu. Wahai Bani Ka'ab, maksudnya banyak kabilah-kabilah kat situ lah sekali tu. Macam kita pun kan. Dekat contoh apa? Kat Perlis tu, patutnya semua adik-beradik kita belaka tu. Kan? Semua adik-beradik kita belaka. Kalau nak tengok daripada keturunan atas sekali lah. Kan? Ada semua adik-beradik dia belaka. Kan? Jadi bila makin kecil, makin kita khususkan nasihat kepada orang yang makin sikit tadi. Okay, baik. Maka Nabi panggil lah, wahai Ka'ab, wahai anak-anak Ka'ab. Macam kita, wahai anak-anak Melayu, tolonglah semua. Okay. Kemudian makin kecil pula, wahai Bani Murrah. Kalau kita, wahai orang Perlis, makin kecil pula. Tadi Melayu. Lepas tu tiba panggil apa? Panggil Perlis pula. Boleh? Kemudian makin kecil pula, wahai Bani Abdi Manaf. Dia bagi kecil pula.
Macam saya, wahai orang kampung Utan Aji. Kecil lah kan. Utan Aji. Kan, makin kecil. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kata, wahai Bani Hashim. Bani Hashim keturunannya, wahai apa cucu-cucu Tu Asmuni. Makin kecil lah kan. Boleh? Lepas tu makin kecil. Nabi sallallahu wahai Fatimah. Makin saya makin kecil lah. Wahai Idris. Anak saya Idris. Boleh? Jadi kita panggil makin kecil skop. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputkan kesemua amaran, kesemua nasihat itu kepada sekalian kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Itu pertama. Jadi kita ni kalau kita nak buat kebaikan, nak buat dakwah, memang kena utamakan dulu adik-beradik kita terlebih dahulu. Boleh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Selamatkanlah diri kalian masing-masing ke dalam apa? Selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Api neraka. Makna dia apa tu? Makcik Leha dan sebagainya semuanya. Ibu-ibu semua apa makna dia tu? Makna dia kesemua bertanggungjawab atas amalan mereka masing-masing. Tak boleh nak buat apa. Kita ni kalau boleh, kita ayah, mak ayah, nak harap anak-anak kita jadi orang baik, betul tak? Semua harap nak masuk syurga ke semua, betul tak? Boleh? Tapi nak buat macam mana? Kesemua tu ada masing-masing tanggungjawabnya. Jadi kalaulah masing-masing cuai, kita kata tak boleh nak buat apa, mak ayah tak boleh nak buat apa untuk anak-anak. Boleh? Okay, baik, itu dia punya maksud yang pertama. Okay. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tapi apa dia? Maksudnya kalau berkenaan dengan masalah akhirat, masalah syurga neraka, tu tak boleh nak buat apa. Masing-masing punya hal. Maksudnya kalau siapa nak dapat syurga, dia kena beramal. Dia kena masuk agama Islam dan beramal. Kalau siapa dia tak mau masuk neraka, dia kena masuk Islam dan dia kena apa? Masuk Islam dan juga beramal. Begitulah juga. Boleh? Itu dia panggil bab akhirat memang tak boleh nak buat apa. Mesti masing-masing punya hal. Kita tak boleh nak buat apa. Boleh? Tapi dalam urusan duniawi, selagi mana ada hubungan kekerabatan, wajib untuk kita memperbaikkan hubungan kekerabatan antara kita. Walaupun saudara kita tu belum masih lagi Islam, kita panggil belum lagi Islam, ataupun orang yang jahat sekalipun. Boleh faham Encik Lihana? Jadi kita panggil bab akhirat memang tak boleh nak kata apa, tu kerja Allah Ta'ala lah, dia lah tentukan mana syurga mana neraka berdasarkan setiap amalan kita, betul tak? Tapi kita dengan contohnya, kita dengan apa adik-beradik kita, ada contohnya adik-beradik kita yang belum memeluk Islam. Adakah kita dalam urusan duniawi apa semua ni, kita nak potong terus hubungan? Tak. Bahkan kita hubungan dengan mereka, berbuat baik pada mereka. Dan insya-Allah itu hakikatnya kalau kita buat hubungan dengan mereka, maka itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan mereka lembut hati memeluk Islam dan kemudian memperbaiki amalan Islam dan pakat sama-sama masuk ke dalam syurga. Boleh? Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Yang kan Nabi sebut yang dibasahi dengan air itu, maksudnya basah dengan air itu maknanya Nabi akan menyambung silaturahim lah. Maknanya walaupun ada di kalangan mereka yang tak meluk Islam ataupun ada di kalangan mereka yang jahat, tapi disebabkan ada hubungan kekeluargaan, Nabi akan hubungkan hubungan kekeluargaan dengan mereka. Boleh? Jadi kena ingat, saya sebut ibu ayah tu sebelum ni, akhlak tak mengenal agama. Faham tak? Akhlak tak mengenal apa? Mengenal agama. Jadi walaupun orang tu bukan Islam, walaupun keliling kita bukan Islam, wajib tak kita berbuat akhlak mulia? Wajib untuk kita menzahirkan akhlak mulia. Jangan kita kata tak, saya buat baik sama-sama orang Islam dah. Itu ajaran yang tak betul. Tak betul, salah. Kita bukan nak kita aja masuk syurga, kita nak semua manusia masuk syurga. Hati kita macam apa? Hati Rasulullah SAW nak supaya pakat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Baik, habis kat situ. Kita pindah pada hadis yang seterusnya. Wa an Abi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
jiharan ghaira sirrin yaqul inna ala abi fulan laysu bi awliya'i wa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minina walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Okey. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini daripada Abdullah bin Amr, dia kata apa? Aku mendengar Rasulullah SAW bercakap terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi. Nabi berkata, sungguhnya ahli keluarga Abi Sipulan bukanlah kita kata auliai, maksudnya bukanlah kita panggil sekutu lah, kekasih aku dah, bukan kekasih aku, bukan sekutu aku. Dan sungguhnya kekasih aku adalah Allah Ta'ala dan sekalian kaum mukminin. Kasih aku adalah apa? Sekalian apa? Kaum mukminin. Tetapi mereka itu ada apa? Ada silaturahim. Nescaya aku hubungkan silaturahim aku dengan mereka. Muttafaqun alaih. Ini lebih kurang sama macam hadis yang sebelum. Cuma ini dikecilkan sikit. Maksudnya ada orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, yang mana kita kata ada ke kaum kerabat, contohnya pak cik Nabi ke sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, boleh, yang mana belum memeluk Islam, tak memeluk Islam, bahkan memusuhi Islam. Waktu itu apa? Ada tak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik Nabi yang apa memusuhi Nabi, ada tak? Ada tak? Ada ramai, betul tak? Kan? Abu Lahabnya apa ke semua, betul? Okay, kemudian Nabi dia berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau ada kau apa dipanggil ada hubungan adik-beradik dengan mereka? Bukankah mereka itu kekasih engkau? Maknanya kan orang Arab ni asal ada hubungan family je kira kekasih, kita tak boleh langgar hubungan family tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, family aku bukan orang yang tidak beriman seperti mereka. Family aku adalah apa? Orang-orang yang beriman. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sebut tapi disebabkan mereka ada pertalian darah, maka aku akan hubungkan juga silaturahim dengan mereka. Boleh? Itu adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Betul? Bab iman, bab berkenaan dengan kebaikan, itu kita kata urusan apa? Akhirat lah. Tapi kalau urusan duniawi, apabila ada hubungan pertalian darah, maka mesti juga berbuat baik kepada orang yang ada pertalian darah dengan kita walaupun dia orang kafir. Boleh? Baik, habis hadis yang kita sebutkan di sini. Sama hadis yang seterusnya. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim muttafaqun alaih. Daripada Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepada aku tentang amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah dan jangan engkau mensyirikkannya, dan engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, dan engkau menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh Abi Ayyub al-Ansari. Ibu biasa dengar tak Abi Ayyub al-Ansari? Khalid bin Zaid, itu nama dia. Khalid bin Zaid. Abu Ayyub al-Ansari ni kita kata apa? Antara orang yang sangat beruntung. Kenapa Ustaz? Kerana rumah yang pertama ditumpangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Ini dipanggil kelebihan Nabi duduk di rumah dia selama berapa? 6 bulan.
sebelumlah rumah Rasulullah SAW siap dan juga Masjid Nabawi siap. Itu dia punya apa? Kelebihan kita ni. Kalau orang-orang baik duduk ni, orang soleh, orang baik-baik, kita rasa rumah kita akan nyaman sebab malaikat akan penuh kat situ. Ni kalau orang soleh, ni apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Maka itu adalah kelebihan yang besar diberikan kepada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Dan kesemua peperangan Rasulullah dia sertai, dan dia ini dikurniakan syahid di mana? Di Konstantinopel. Di mana? Di Konstantinopel. Konstantinopel di kat mana? Konstantinopel kat mana? Sekarang ni kat mana? Konstantinopel, Istanbul. Dan apa, kubur beliau tu masih diziarahi hingga kini. Dan kubur dia tu dijumpai oleh siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih dalam keadaan jasad yang masih lagi elok. Tu dia. Subhanallah. Jasad yang masih lagi apa? Masih lagi elok, segar bugar. Itu diceritakan daripada apa? Ahbab-ahbab kawan-kawan daripada Turki lah, berkenaan dengan kubur dia, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ada seorang lelaki ni ditanya Rasulullah, apa amal boleh saya nak masuk syurga? Ni dia tanya benda besar tu. Maka Nabi kata, pertama kau betul beriman pada Allah Taala, ibadat jangan syirik. Boleh? Jangan syirik itu maknanya apa? Jangan riak, jangan apa. Buanglah benda-benda kena ikhlas pada Allah Taala. Faham tak? Kemudian yang kedua, dirikan solat. Ketiga, tunaikan zakat. Yang keempat, sambung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cara baginda nasihat pada para sahabat ni, kerana para sahabat tanya, wahai Rasulullah, tolong nasihat pada saya. Nabi akan nasihat benda yang bersesuaian dengan dia. Apa dia? Kadang-kadang Nabi nasihat, engkau apa dia? Jangan marah, la taghdab. Itu sahabat tu kata, ausini ya Rasulullah. Nabi kata, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Nabi ulang 3 kali. 3 kali. Jangan marah. Jangan marah. Boleh? Sebab apa? Dia memang perongoi. Sahabat tu memang apa? Perongoi ni kita kata baran. Boleh? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan satu nasihat yang dapat memberi, kita kata, kebaikan pada diri dia. Boleh faham kat situ? Boleh? Kemudian yang kedua. Apa dia? Bila sahabat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati supaya menyambung silaturahim, maka kita tahulah beliau sebelum ini kurang sikit dalam menyambung silaturahim. Maka Nabi menasihatkan supaya dia mengambil berat berkenaan dengan tersebut, dan itu insya-Allah akan menjadi satu barakah dan pembukaan buat diri dia mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Faham? Okay, kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Pindah pada hadis yang sesuai kita. Ini insya-Allah kita sampai habiskan bab ini insya-Allah taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis. Berapa hadis lagi ni? Nak habis satu bab ni. 24 habis. 3, 25 Ustaz. 4 ada 4, 5 lagi 5. 25. Kita habiskan insya-Allah. Baik, kita sambung. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin fa innahu barakah fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Qala as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqah wa 'ala dhir rahim sintan sadaqatun wasilah. Wa hadisun hasan rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Baik. Daripada Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, apabila berbuka salah seorang daripada kalian, berbuka ni buka puasa lah, maka berbukalah dengan memakan kurma. Makan kurma dulu, maka sungguhnya ia itu kurma itu berkat. Berkat, barakah. Kita pun tak tahu barakah apa yang Allah Ta'ala sediakan daripada kurma tu. Tapi itu kita alhamdulillah dapat orang Melayu ni
saya rasa tak ada yang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Melayu, semualah depa ikut sunnah Rasulullah dengan makan kurma. Ini saya baca huraian disebut di sini, dia kata kurma itu dapat mencerahkan mata. Lepas tu dia kata, tapi dinukilkan daripada sebahagian doktor-doktor yang lama, tabib-tabib yang lama, bahawa kurma dapat mengurangkan ketajaman mata. Dia kata dia kata mengurangkan ketajaman mata. Maka Tok Guru kata, tak. Yang mengurangkan ketajaman mata tu kalau makan banyak sangat kurma. Jangan makan banyak. Makan kadar Nabi lah. Sebiji, 2 biji, 3 biji je. Ini bantai 10 biji. Ini bantai apa? Bantai 10 biji. Careful the table. Careful the table. Makan Dia maksimum 3 biji je Ustaz ya. Ya? Dia maksimum makan 3 biji 3 saja. biji cukup lah. Sebiji cukup dah tu. Dan Kan? selalunya orang kata esok makan begitu, seelok-eloknya direndam dalam air dulu. Ya, boleh juga itu direndam. Nabi SAW buat itu. Rendam semalaman, besok paginya minum. Ya, barakah. Tapi yang orang tu kadang-kadang makan banyak sangat, semua benda dia pergi bantai berkurma. Itu yang kita elok sebab gula tinggi. Betul. Ya. Hendaknya yang McJool tu kan manis sangat kan? Ya, jadi Nabi pun kita kata ajar kepada kita supaya bersederhana. Jangan ni kan madu Nabi minum, Nabi suka minum madu, tapi jangan kita bantai madu satu balang tu sehari. Bantai satu balang tu sehari. Alamat potong kaki lah. Boleh? Jadi kena apa? Kena sederhana dan sebenarnya kena ikut nasihat doktor. Kenapa diikut apa nasihat doktor? Boleh? Ini yang dimaksudkan oleh guru yang mensyarahkan ni. Ni Imam Ibn Ailan, saya baca huraian dia ni. Imam Ibn Ailan wafat pada tahun 1757 Hijrah. 400 tahun lepas. 400 tahun lepas. Dia kata kena ikut nasihat doktor. Boleh? Baik. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalaulah dia tak ada kurma, dulu tak ada kurma, maka kena makan apa? Fa illam tajid tamran falma, maka minum air kosong. Sebab apa Rasulullah minum air kosong? Kerana ia suci. Air apa? Air kosong tu menyucikan. Menyucikan apa? Air kosong menyucikan benda tak elok dalam perut apa semua, betul tak? Jadi air kosong pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita apa? Minum dengan secukupnya. Minum dengan apa? Secukupnya. Boleh? Baik, habis kat situ. Okey, kemudian Nabi SAW setelah itu menganjurkan untuk kita buat satu amalan. Apa dia amalan dia tu? Bersedekah ataupun kita bagi orang buka puasa makan. Berbuka, bagi orang berbuka. Tak kira lah orang tu puasa sunat ke puasa apa ke. Lupa pula nak puasa hari ni. Kalau puasa hari ni dia cik liha hantar kambing ke apa ke. Ustaz berbuka pun tak boleh berlebihan. Ya ke? Aduh. Itu kan kalau makan kambing tu dah meriah sangat macam hari raya dah. Kambing nasi Bukhari kan? Masya Allah sedapnya. Masya Allah. Kambing bakar Ustaz. Kambing masak Hanif sedap Ustaz. Hanis. Masya Allah. Saya duduk Perlis, Allah. Tak ada betul yang Arab asli duduk KL ni. Asal lagi saya nak pergi makan. Ustaz, nanti Ustaz balik sini nanti. Saya belanja Ustaz yang Sabak pun sedap. Ataupun Masya-Allah. ada satu lagi tu. Nanti kita buat. Kita jumpa sama-sama insya-Allah. Jelah kita buat potluck ya. Potluck sama-sama. Baik. Okey. Lepas tu Nabi kita anjur. Kelebihan kalau kita biar kita belanja orang berbuka puasa, kita bagi itu sedekah. Tapi kalau orang luar lah. Tapi kalau kita belanja adik-beradik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala sedekah dan dapat pahala hubungan silaturahim. Itu dia. Jadi jangan kedekut nak belanja family. Teman-teman yang adik-beradik kan. Buatlah makan sikit sama adik-beradik tu ni kedekut. Hang lah. Tak payah rugi. Jadi kena apa? Kena buat supaya merapatkan silaturahim. Betul, dengan kita buat makan-makan tu lah dia boleh berkumpul, betul tak? Nak menyembang, nak apa sama adik-beradik. Tu kelebihan yang besar daripada
menjamu makanan kepada terutamanya kepada kaum keluarga adik-beradik. Boleh? Baik, hadis seterusnya. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu. Fa'ata Umar radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kata dia, adalah di bawah aku ini wanita. Maknanya bini aku lah. Aku ni ada bini dan aku ni sayang sungguh dia. Tapi Umar, bapa aku tak suka dia. Pak mertua tak suka pula. Aduh. Yang sebelum ni mak mertua tak suka. Ini pak mertua tak suka. Maka kata Umar kepada aku, ceraikan dia. Tolak dia. Ceraikan dia. Fa abaitu, maka aku enggan. Tak maulah. Aku dah sayang bini aku semua. Maka datanglah Umar berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebutkan perihal demikian kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, tolaklah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam arah Ibnu Umar untuk apa? Mendengar kata apa? Si ayah. Boleh untuk tolak. Yang ni kontroversi sikitlah ni. Betul tak? Kontroversi sikit. Kita kata ini saya rasa memang banyaklah muskilah orang yang cerita pada saya masalah rumah tangga ni. Masalah depa tak boleh duduk dengan apa mak mertua lah kan, betul tak? Family isteri ni ada problem dengan mak mertua. Lepas tu hak yang tersepit tengah-tengah tu untuk laki tu lah. Laki tu dia sebagai anak, dalam masa yang sama dia sebagai suami. Boleh? Lepas tu dan ada juga kita kata anak dan juga ada pula anak lah daripada hasil perkahwinan tadi. Yang mak mertua ni, ya Allah, tak tahulah, tak kenan dengan si anak menantu tu. Maka tak habis canang kami orang utara panggil caras ni kita kata. Duk canang supaya nak buat bagi inilah. Bagi teruk nak pisah lah kata. Dah tolaklah aku ni. Baiklah. Ayolah. Lagi yang baik. Jadi macam mana ibu-ibu sekarang ni, adakah kita nak taat kepada ibu kita dengan kita cerai? Maka dengan cerai itu kita dapat meruntuhkan rumah tangga kita dengan kita buat tu, ataupun kita tak cerai dengan kita kekalkan rumah tangga kita tu. Jadi macam mana Makcik Deha, apa Ibu Azian, Ibu Ros, Ibu Rosmin, Ibu Wan, macam mana kita nak buat? Kalau makcik Ya. dengan menantu kita tolak ansur lah Ustaz. Makcik Leha bagus. Betul Ustaz. Kita kena faham dia kan. Ya. Kan? Maksud dia, kita pun kena faham kita sendiri. Ya. Kita kena tolak ansur Ustaz. Ustaz kena buat kawan. Ya, yang ni apa ni Yatin? Yang ni memang buat kawan. Saya buat kawan. Memang tak boleh. Menantu tu Ustaz, menantu tu kita kena buat macam anak kita sendiri lah. Macam mana kita sayang anak kita sayang menantu samalah. Sebab Yelah, dia yang menjaga anak kita, bagi makan anak kita, segala-galanya. So we have to be kind to our menantu lah. In order dia jaga anak kita dengan baik. Tapi Ibu Azian, masalahnya setengah ibu ni dianggap macam si menantu tu merampas anak dia. Saya yang ni tiba-tiba cemburu. Dia pula yang anak saya pula tu banyak dengan isteri sampai macam lupakan saya. Kenapa bagi kahwin kalau macam tu? Betul. Hati mak bapak tu tak bersih. Kalau orang yang hati tulus dan ikhlas, dia mesti reda lah, terimalah menantu seadanya. Kan? Betul. Patutnya macam tu. Okay. Jadi macam mana? Tapi tengok ibu kadang-kadang kan kita baca tadi kan, Sayyidina Umar tak suka menantu dia. Lepas tu Sayyidina Umar suruh tolak tu. Suruh cerai kan. Dan kemudian jumpa Rasulullah supaya minta Ibnu Umar Abdullah bin Umar cerai kan.
Jadi macam betul kita lah. kata menang kepada si ayah lah, menang kepada Ha. pak mentua dengan mak mentua lah. Nampak macam tu So, kan zahir dia kan? ya. Tapi dalam hukum fiqah, waktu kalau kita mengaji dalam bab perkahwinan, rupanya kalaulah dalam mazhab Syafi'i, kalau kita kata apa kita anak kan, kita isteri, kan kita kena ingat menceraikan isteri itu adalah benda halal yang paling dibenci oleh Allah Taala. Kita kena ingat kan. Dan Betul. kita buat derhaka kepada ibu bapa juga adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Taala juga, betul tak? Tapi mazhab Syafi'i dia kata makruh, bahkan kita kata haram untuk kita taat kepada ibu bapa kita dengan cara kita nak meruntuhkan keluarga kita. Boleh? Kecuali memanglah ayah kita tu, mak kita tu wali Allah Ta'ala, sungguhlah soleh, sungguhlah. Memang dia tengok isteri tu teruk sangatlah. Maka ketika tu barulah boleh taat. Macam di sini kan, Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar, ibu-ibu tahu siapa? Oh subhanallah, Sayyidina Umar ni kita kata Allah Ta'ala bagi ilham dahsyat pada dia orang yang takkan cakap melainkan kebenaran. Itu Sayyidina Umar. Boleh? Jadi Rasulullah pun tahu apa yang Sayyidina Umar ni. Jadi Rasulullah arahkan. Jadi Sayyidina Ibnu Umar terpaksa terima sebab dia terpaksa menjunjung arahan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri cakap. Boleh? Jadi kita kata mak ayah dia kena ingat kalau dia nak guna kuasa veto dia, yang boleh terima kalau ibu ayah itu soleh macam Sayyidina Umar, baru boleh terima. No wonder lah Rasulullah kata ceraikan dia. Tu ada. Itu ni penting saya sebut. Sebab memang kalau soleh macam Sayyidina Umar, barulah kita boleh ikut. Boleh? Tapi bukan maksud untuk kita tidak ikut, kita bergaduh dengan mak ayah kita, bukan macam tu. Yalah. Kita buat baik, sabar dengan mak ayah kita, sabar macam biasa. Tapi bab nak menceraikan ni, minta maaf lah ibu mak, tak boleh lah sebab saya ada anak-anak. Lepas tu nanti kalau ni kesian anak-anak saya. Kalau cerai, apa jadi ke anak-anak? Terabai. Habis jadi mudarat yang lebih besar. Boleh? Jadi kita kata, yang ni tak boleh nak ikut lah. Dan kita pujuk mak kita dan sebagainya. Kan? Dan kita pujuk isteri kita supaya memperbaikkan hubungan. Tu dia panggil kita panggil kadang-kadang ujian lah Allah Ta'ala bagi lelaki tu. Jadi jangan lelaki tu kadang-kadang ikut hawa nafsu sangat. Buat kita kata pertimbangan yang berat sebelah. Sama ada dia berat pada si isteri, maka kita panggil berbuat tak elok kepada ibu bapa, tak boleh. Ataupun dia berat kepada ibu dia dan dia buat benda yang tak elok kepada isteri dengan menceraikan, mengambil keputusan menceraikan. Itu dipanggil pertimbangan yang tak cerdik lah. Itu disebutkan dalam perbahasan hukum hakam. Dan kita tata cara kekeluargaan macam tu lah, tak boleh. Tapi sepatutnya itulah kan macam Datin sebut, dengan macam Ibu Azian sebut, Makcik Liha sebut, kata kita mak ayah ni betul kita bagi, ada Allah Ta'ala bagi kuasa, bagi apa semua, tapi janganlah pakai sewenang-wenang. Bukan benda kita nak hidup ni dengan kita guna hukum hakam macam tu je, tak. Tetapi dengan persefahaman. Kita bincang, kita sabar, kita tunjuk akhlak mulia. Boleh? Itu yang mungkin kita kena perjelaslah, takut-takut orang salah faham. Lagi dia baca hadis ni, aku ada kuasa veto, aku ayah, aku boleh suruh apa? Ceraikan, ikut dah. Semua anak-anak mesti ikut tentunya. Siapa tak ikut, nerakalah bagi dia. Jangan macam tu. Boleh? Cik Lihan yang buat macam tu, Cik Lihan. Adalah Ustaz. Kadang-kadang anak-anak kita buat tak elok kita, jangan kita kata, hang kena ingat neraka hang. Jangan macam tu, sabar. Jangan doa tak elok pada anak-anak. Boleh? Kan kita ni mulut masin ni, kita sebagai mak ayah mulut masin. Kena sabar. Cakap baik-baik saja Ustaz. Cakap yang baik-baik kan. Itu yang sepatutnya lah yang diajar oleh guru untuk kita betul-betul memahami maksud hadis Nabi SAW di sini. Ya, baik. Okey.
Yang seterusnya, wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan atahu faqala inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabi al-jannah. Fa in syi'ta fa adhi' dhalika al-bab aw ihfadhhu. Rawahu Tirmizi. Wa qala hadithun sahih. Baik, dari sini. Ini pun sama juga situasi. Daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seorang lelaki datang kepada baginda. Maka lelaki itu kata, wahai Rasulullah, saya ada isteri. Tapi mak saya suruh saya ceraikan dia. Maka kata Nabi SAW, baik, bukan kata Nabi, ini kata Abi Darda. Kata Abi Darda, lelaki itu jumpa Abi Darda. Lelaki tu apa? Jumpa Abi Darda. Lepas tu lelaki tu dia bagi, mak saya suruh saya cerai. Boleh? Maka macam mana? Maka Abi Darda kata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ayah ini, ataupun ibu lah, ayah ini adalah penengah bagi pintu syurga. Maka kalau kau nak, engkau boleh hilangkan pintu syurga tersebut ataupun engkau boleh pelihara pintu syurga tersebut. Maknanya engkau, kalau engkau taat kepada ibu bapa engkau, kau dapat syurga. Kalau engkau tidak taat, maka engkau tidak dapat apa? Tidak dapat apa? Syurga. Boleh? Tapi kan ni kena faham maksud hadis ni macam maksud yang saya sebutkan kepada ibu ayah tadi. Itu apa? Kalau betul-betul memang soleh si ibu ayah tu, betul-betul yang memang tahu maslahat dan sebagainya, baru boleh kita taat. Kalau tidak, tak boleh. Sebab masalah cerai ni bukan benda biasa-biasa lah. Mudaratnya sangat besar. Jangan kita terus buat ikut dan boleh baik-baik kat situ. Ustaz, nak soalan tanya. Ya. Abu Darda ni apa nama sebenar dia? Abu Darda, nama dia, Darda tu nama anak perempuan ni kan? bukan. Darda ni, Abu Darda ni saya lupa nama dia. Nanti saya tengok balik. Dekat belakang ni ada ni. Dekat belakang waktu kita jumpa dah, saya lupa nama dia. Okey, tak apa. Yang kali saya Kita cari. tengok balik Ustaz, Ya. apa kesalahan isteri dia tu nak disuruh cerai dari bapak mentua dia? Itulah kita tak tahu tu. Kita kata kalau jahat sangat tu tak apalah kan. Tapi kita pun tak tahu benda. Jadi benda tu tak secara mutlak tak secara mutlak boleh kita buat. Kena pertimbangan yang banyak. Kena pertimbangannya apa? Pertimbangan yang banyak. Itu kisah Nabi. Sebab kan saya sebut tadi, masalah cerai bukan benda kecil. Boleh? Dan masalah taat kepada ibu bapa juga, derhaka pada ibu bapa juga bukan benda kecil, benda besar. Dua benda besar. Jadi kena. Jadi sebab tu saya, kalau apa-apa pun saya cakap kita kena Allah bertimbang rasa lah kan. Kita sebagai ibu ayah apa semua kena bertimbang rasa. Boleh? Baik. Kita baca hadis yang terakhir. Yang kita habiskan hadis ni yang terakhir ni. Ada dua lagi tak? Ada dua lagi. Kita habiskanlah sikit lagi. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Okey. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda, makcik itu sama pangkatnya macam ibu. Maknanya apa? Makcik itu sama pangkat macam apa? Macam ibu. Maknanya sebagaimana kita berbakti berbuat baik kepada ibu kita, maka mesti juga kita berbuat baik kepada adik-beradik ibu kita. Siapa adik-beradik ibu kita? Makcik kita, pakcik kita. Boleh faham dekat situ. Jadi kena apa? Berbuat baik, menghubungkan silaturahim dengan mereka. Boleh? Baik. Wa fil bab ahaditsun katsiratun fi sahih masyhurah. Minha hadis ashabil ghar. Ini saya bacakan terus dalam bahasa Melayu. Dalam bab ini, dalam bab berbuat baik kepada ibu bapa ini, ataupun menyambung silaturahim ni, banyak hadis yang sahih lagi masyhur. Antaranya adalah hadis penghuni gua. Antaranya adalah hadis Juraid. Dan hadis itu telah terdahulu sebutannya. Dan hadis-hadis itu masyhur dan sahih. Aku
buangkan kerana nak meringkaskan. Kerana nak apa? Meringkaskan. Dan sebahagian hadis yang sangat-sangat penting dalam bab ini adalah hadis Amr bin Abbasata radhiyallahu taala anhu yang sangat panjang, yang mengandungi banyak faedah-faedah ilmu daripada kaedah Islam dan juga adab-adabnya. InsyaAllah aku akan sebutkan hadis itu secara sempurna dalam bab harap. Dalam bab apa? Dalam bab harap. Nanti insyaAllah kita akan tengoklah bab harap ini insyaAllah. Qala, kata dia, kata Amru, aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yakni pada awal Nabi diangkat menjadi Rasul, maka aku kata kepadanya, siapa engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, aku ni Nabi. Aku kata balik, apa tu Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala utuskan aku. Maka aku kata balik, diutuskan untuk apa? Maka kata Nabi, Allah Taala mengutuskan aku untuk menyambung silaturahim dan menghancurkan berhala dan ditauhidkan Allah Taala dan janganlah disyirikkan dengan sesuatu. Dan kemudian Amr ini menyebutkan hadis secara sempurna. Nanti insya-Allah hadis ni Tuan Guru kata akan disebutkan dalam bab roja ataupun bab apa? Harap insya-Allah taala. Babu tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Bab menyatakan haram berbuat derhaka dan memutuskan silaturahim. Ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'la wa azu ajal. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون. Syukran Ustaz. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa lagi